Okay, selamat datang semua. Okay, cikgu yang baru datang, kita nak buat sedikit RTT, Real Time Talk. Kita nak buat repo sikit. Cikgu, saya ada paparkan gambar ni. Cikgu boleh tulis kat ruangan chatting. Ada lebih kurang sekitar 10 gambar. Cikgu. 10 gambar, 10 binatang yang ada. Cikgu boleh, macam Cikgu Ali tulis tu, musang gajah. Kita nak ada 10, lebih kurang 10 binatang dalam tu. 9 hingga 10. Cikgu boleh tulis berapa banyak yang cikgu nampak. Okay, buaya, gajah, okay. Kancil burung beruang, okay. Serigala, okay. Alright. Ni mungkin awal-awal kita boleh repo dengan pelajar-pelajar bila kita mengajar secara online dalam PDPR nanti. So ini mungkin salah satulah kaedah yang cikgu boleh gunakan, cari gambar-gambar dekat Google. Ada juga banyak cikgu, banyak sangat kaedah-kaedah yang kita boleh nak. Awal-awal tu kita bagi repo, pelajar pun seronok, nak enjoy, nak join. Sebab kita nak wujudkan trust dulu cikgu. Okey, ramai dah mencuba. Semua cuba satu-satu, tak buat panjang-panjang. Ada yang cuba panjang-panjang, berapa banyak binatang yang paling banyak. Okey cikgu, dekat ruangan chat tu cikgu boleh nampak paling banyak berapa banyak cikgu. Paling banyak cikgu beritahu secara jujur, cikgu jumpa berapa banyak dalam gambar tu. Tulis kat ruangan chat. Dah tengok-tengok ni cikgu berapa banyak. Cikgu Siti Adilah, Surusan Naga, gajah, serigala, burung kuda. Okay, cikgu, tak payah katakan berapa banyak yang cikgu nampak dan jumpa. 5 Okey, 5. Cikgu Yanti cakap 5. Ada lagi? Cikgu Muhammad Zarin cakap 6. Okey. Cikgu ni pun repo juga bila sebut-sebut nama ni repo juga. Cikgu Nolina 9 Cikgu Umi cakap 6. Okey. Tuan Misha kita cakap 6 Alright. Boleh nyatakan berapa banyak yang cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan nampak. Just beritahu je. Cikgu Zura cakap 8 Cikgu Marilyn cakap 7. Cikgu Farhana cakap 6, Cikgu Ali cakap 6. Okey. Alright. Cikgu Ong sebut balik binatang-binatang apa. Okey cikgu. Ini antara juga. Ini antara saya sebab saya dapatkan daripada Google pun. Sebenarnya ada banyak. Okey, ini antara yang saya tunjuklah. Sebenarnya kat sini ada lagi binatangnya. Ada lagi kan. Burung apa burung hantu Ada yang nampak katak. Katak pun tak nampak tak nampak ada katak kat sini sebenarnya. Okey. So ada banyak binatang sebenarnya kat sini. So ini antara aktiviti-aktiviti yang cikgu boleh guna waktu ketika program bersama dengan pelajar-pelajar cikgu. Alright cikgu, terima kasih yang sudi jawab chatting. Ni reaksi interaction lah. Okey cikgu. Mungkin yang pertama kali ada beberapa orang tadi yang cakap first time join program pada hari ini, join program ni. Saya perkenalkan balik diri saya. Saya Ahmad Badli bin Haji Badruddin. Ini info saya. Cikgu boleh cari, kalau cari company saya nama XOG cikgu. Saya dibrandkan dengan nama Motivator Awesome. Kalau cikgu berminat nak cari Facebook, IG, YouTube maupun TikTok, boleh cari Motivator Awesome atau Mr. B Official. Ni saya punya media sosial yang saya pakai lah. Okay. Dan saya biasanya pelajar-pelajar saya kenalkan diri. Cikgu Tan Bileng dah tertekan je contoh-contoh je Okay, cikgu, cikgu boleh padam. Boleh cikgu padam. Cikgu Tan boleh padam. Dia biasa kalau kita pakai handphone, dia lagi senang untuk kita tertulis kan. Tak apa, cikgu ni pakai handphone ni. Alright. Biasa pelajar akan panggil saya dengan nama Mr. B lah cikgu. Okay. So, Tuan Misha mungkin nak perkenalkan diri sikit. Sebab ada beberapa orang cikgu hari ni first time join ni. Ya, Assalamualaikum semua kepada cikgu-cikgu yang baru saja masuk. Mungkin ada yang baru masuk hari ini. Saya Tuan Misha, bekerja di UKM dan saya membantulah Mr. B dalam motivation. Saya bekerja di UKM sebenarnya dan saya adalah beberapa kali juga bagi motivasi kepada pelajar-pelajar. Antara motivasi yang saya bagi adalah modul Memory Master dan juga Smart Study lah. Itu yang biasa saya bagi kepada sekolah. Saya rasa itu saja kot. Kembali semula kepada Mr. B. Terima kasih Tuan Misha. Okey cikgu-cikgu, kita akan rasa lebih selesa untuk cikgu dapat buka kamera. Sebab semalam yang join kelas malam kita dah bersetuju untuk mengadakan kempen buka kamera. Kalau tidak
tertekannya cikgu samalah macam saya kan, suruh buka kamera, tak buka kamera ni. So kalau cikgu sudi untuk buka kamera, so kita nampak sama-sama, kita nampak reaksi cikgu. Semalam pun kita dah kongsi adab-adab dalam kelas yang mungkin cikgu kena tekan kat pelajar, dan kita buat penekanan semalam, kalau boleh kita nak pelajar-pelajar ini buka kamera sebab kita akan nampak reaksi yang lebih jelas bila dia buka kamera. Okey cikgu, kita berbalik kepada perkongsian hari ini. InsyaAllah kita cuba gunakan masa yang ada hari ini. Okey, kita berbalik kepada slide ni. Ini ialah yang kita belajar semalam. So platform realistik kita dah cerita, set peralatan, membina keyakinan kita cerita sikit. Buat dulu baru tahu, membina repo RTT, tadi pun salah satu RTT lah. Dan strategi semalam kita tekankan pasal buka kamera. Okey, itu yang semalam lah. Untuk hari ini cikgu, kita akan bercerita dalam siri 2 ini aplikasi tambahan. Okey, ada aplikasi-aplikasi tambahan yang kita akan share dengan cikgu pada malam ini, insyaAllah di kesempatan masa yang adalah. Dan juga kita akan cerita sedikit kelebihan Google Form yang mungkin cikgu pun dah faham, dah tahu. Kita akan kupas sikit-sikit je kelebihan Google Form. Dan juga kita akan cerita tentang RPH cikgu menggunakan kaedah VEK. Dalam keadaan kita nak buat online ni, VEK ni cikgu kena kuasai sikit supaya mudah kita nak tackle pelajar. Dan kemudian cikgu boleh tengok susunan penyampaian yang saya cadangkan supaya mudah cikgu menarik perhatian pelajar. Dan yang terakhir hari ini, kuasa menakluk pelajar melalui formula KICK. Nanti kita akan cerita juga. Okey cikgu, kita akan bermula hari ini dengan aplikasi tambahan. Semalam kita dah cerita banyak berkaitan dengan 3 benda ni. Google Meet yang biasa cikgu guna, Zoom yang cikgu guna hari ini. Cikgu boleh tak komen dekat ruangan chat siapa yang first time ataupun kerana kelas ni lah dia baru teroka tentang Zoom ni. Mungkin cikgu boleh tulis dekat ruangan chat. Ni kita tak tahu. Wah, ada lagi jawab pokok cikgu. Okey. Alright, siapa yang first time cikgu mungkin boleh jawab kat soalan. Saya first time ni. Kerana kelas ni lah saya tahu tentang ataupun kelas Zoom ni kan. Saya baru guna, cikgu Adila. Okey, first time. Okey. Terima kasih sebab cikgu. Okey. Untuk Zoom, mungkin yang cikgu yang first time join hari ini, mungkin cikgu-cikgu kalau kata nak buat mesyuarat PIBG ke atau perjumpaan yang melebihi 100. Sebab apa? Google Meet hanya 100 orang. Kalau Zoom ini kita boleh melebihi 100 sehingga maksimumnya 500 orang. 500 orang maksimum. Baru-baru ni saya dengan PPD Petaling Perdana, kita dapat 27,000 view dengan kombinasi Zoom dan juga YouTube. Kita boleh stream sekali, serentak je, tak perlu seperti StreamYard. Kita hanya stream sekali, Zoom tertutup dan YouTube kita boleh jalan sekali. Okey, itu sedikit tentang Zoom. Kalau nak tanya lagi, nanti mungkin dalam grup kita boleh bertanya lagi cikgu. Okay. Yang ketiga ialah Microsoft Team. Okay. Microsoft Team pun semalam kita kupas sikit je. Sebab Microsoft Team ni universiti pakai sebab dia memudahkan banyak kaedah. Dia just masuk email, orang boleh masuk email, sangat security lah. Cuma Microsoft Team ni dia complicated sikit untuk pelajar-pelajar, mungkin pelajar skor rendah atau pelajar-pelajar yang kurang pendedahan terhadap IT. Saya tidak menyarankan, tapi kalau kerajaan pakai, itulah software yang paling senang sebab dia ada email. Macam Kementerian Pelajaran, dia ada masing-masing ada email. Kalau dapat guna ni memang sangat cantik juga sebab dia punya appearance pun memang cantik. Dia sangat smooth. Okey, itu kita tak cerita lagi pasal ni. Cikgu boleh tanya dalam grup nantilah, kita ada grup kan, boleh tanya dalam grup. Okey cikgu. Hari ini kita nak cerita tentang aplikasi-aplikasi tambahan kita yang mana yang boleh membantu cikgu dalam PDPR. Jadi untuk aplikasi tambahan ni saya serahkan kepada Tuan Misha dulu untuk perkongsian dia. Nanti kita akan sambung balik cikgu. Okey, Tuan Misha dipersilakan. Okey, sekejap saya nak share slide ya. Nampak? Okey, pertama sekali PowerPoint lah. PowerPoint ni biasa saya nak share sikit PowerPoint, StreamYard, Camtasia dan juga OBS lah. So PowerPoint ni biasalah, biasa cikgu-cikgu banyak guna. Okey, mungkin ada yang nak guna animation, nak buat macam ni lah. Dia punya apa? Transition dia. Okey.
supaya mudah sikit lah. Ini antara animasi yang kita boleh guna dalam PowerPoint. Ni okey, contoh macam baru ni saya temuruga baru ni kan. So sumbangan untuk UKM, so kita boleh guna animasi supaya nampaklah dia punya pergerakan tu. So ini antara kita PowerPoint lah, mungkin ada yang selalu guna. Ini antara apa benda yang ada dalam PowerPoint yang kita boleh guna. Saya menggunakan dua skrin ini untuk menghadap komputer, ini untuk menghadap skrin saya. So that's why tengok mata saya kadang-kadang ke sini dan juga ke sana. Okey. Ini juga antara kita boleh buatlah dia punya ni. Ini saya selalu bagi jugalah tentang media, antara tip-tip dengan media ini saya nak tunjuk dia punya kita boleh buatlah pergerakan supaya pelajar nampak menarik lah. Nampak dia punya pergerakan tu. So yang kedua, so different apa perbezaan dia. Yang ketiga, individu. Ini apa ni? So ini antara animasi-animasi yang kita boleh gunalah untuk menarik perhatian pelajar masa kita punya PPDPR tu. Ini juga macam mana kita menggunakan roda, ada yang menggunakan matematik apa kan. So supaya budak nampak atraktif. So kita boleh macam itulah, kita tarik satu, fahami kepakaran produk perkhidmatan anda. So naik balik, yang kedua naik atas. Ini antara benda lah yang kita boleh pakai dalam Camtasia ni. Ada yang pernah guna? Kalau ada yang pernah guna mungkin boleh tulis saya pernah guna dekat bang cek tu. Jadi kita tahulah ini Camtasia adalah untuk kita edit lah. So ini saya boleh tunjuk antara video yang saya buat lah untuk menggunakan Camtasia. Kebetulan saya ada akademi bola sepak, Soccer Ace. So ini kita boleh buat dia punya tag dia, ada animation, lepas tu kita punya flag in flag out. Juga kita boleh flash. Kita boleh letak teks di bawah tu, ada training. Itu kita boleh letak lah mungkin kita ada benda kita nak tunjuk kepada pelajar. So kita boleh guna ni lah. Okay, beberapa animasi yang kita boleh guna masa kita nak transition di antara satu video dengan satu video. Mungkin kita buat rakaman dulu. Ini saya buat rakaman di Putrajaya di PSC 15 yang biasa siapa yang selalu pergi workout dekat Taman Chancellery. Okey, ini antara benda lah yang kita boleh guna. Okey, Serinjat saya nak tunjuk sikit Serinjat dah. Okey, ni Serinjat, ini Serinjat yang berbayar. Jadi bila pakai Serinjat berbayar ni banyak benda yang kita boleh buat. So siapa yang selalu tengok, antaranya nampak nampak live tu atas tu sebelah kanan tu, kita boleh letak tukar-tukar lagi. Kalau yang free semua tak boleh buat lah, ini yang berbayar punya. So kebetulan saya jaga Morphas punya ni, ni. Dan juga kita boleh buat overlay. Kalau perasan kita boleh tukar, nampak? Ni. Kita boleh tukar. Yang ni kita boleh tukar. Ni dipanggil layout lah. So kalau kita ada dua tetamu, so kita boleh letak kat sini. Dan juga kita boleh banyak benda lah kita boleh buat. Tapi yang penting kita boleh, kalau ini kena design sikit lah. Anda mungkin boleh biasa guna Canva, guna Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Yang penting dia kena PNG lah, sebab dia belakang dia kena background dia tak ada background. Ini okay, ini penting lah sebab okay. Dan juga kita boleh buat countdown. Tadi kita dah edit bagi dalam Camtasia, kita boleh letak macam ni. Dan paling penting sekali kita boleh up komen lah. Ni saya tak tembak live. Kalau nak tembak live kena tekan kat sini lah. Kena tekan kat sini belah kanan ni. Dan untuk yang berbayar, untuk akaun yang pertengahan ni, dia boleh live 3 media, maksudnya di YouTube, di FB yang mungkin personal punya FB lah. Ni.
Okey, ini Kamtasia. Okey, sekarang saya nak tunjuk sedikit tentang OBS pula. So, sekejap. Itu tadi apa tadi Sriyat, mungkin ada yang pernah guna yes, lebih kurang Sriyat berbayar berapa? Lebih kurang dah RM70 betul lah, 70 ke RM80 sebab dia kira dalam USD ya. RM105. RM105 ya? RM105. Sebab dia kira dalam USD sebenarnya, so kena convert sikit lah. So, jap saya nak tunjuk OBS pula. OBS ni bagus juga kat ini lebih profesional lah untuk okey. Okey, boleh nampak saya boleh tukar skrin. Nampak okey, boleh live. Kita boleh letak iklan, kita boleh buat letak ni saya tembak. Okey, kita boleh buat 2 TV macam ni. Macam ni kan saya nak saya macam ni anda boleh tengok. Kejap saya nak ambil Misal slow-slow, ada cikgu yang mesej personal cakap slow sikit. Slow sikit. Okey, kita slow. Okey, saya nak ambil ni yang dalam Zoom ni, saya boleh letak Zoom jap window capture. Okey, kejap sebab dia tak boleh ni. Saya cuba ambil window capture lain, tak apa, jap. Ini contoh baru ni lah saya buat live Malaysia lawan dengan Thailand baru ni. 20K dia punya view. Kejap saya nak cari yang boleh dicari. PowerPoint tak ada. Semalam siapa yang perasan saya ada share PowerPoint. Itulah teknik yang saya guna semalam. Jap, dia kena buka dulu PowerPoint dulu. Saya kena tutup dulu, jap, sorry. Kalau nak ambil, okay. Kalau kita nak window capture kita kena jap kita mesti buka window tu yang kita nak pakai tu. Okey. Okey, boleh nampak saya spotlight dulu. Nampak saya boleh apa yang ada dekat tu saya boleh tarik lah. Itu antara teknik-teknik yang kita boleh tarik lah untuk contoh kita punya account hanya kata Google Meet 100, so kita boleh tembak lah. OBS ni ini profesional sikit lah. Bagus sebenarnya, yang penting kita boleh tukar-tukar skrin sebenarnya. Boleh tengok tu. Boleh tukar-tukar skrin. Live kita boleh tukar. Lepas tu atas tu nampak ada jam pukul 9 24 minit tu ada jam juga. Kalau perasan ada saya nak tunjuk sini, nampak tak? Ada apa ni pergerakan modul EDJ tu, saya punya modul bergerak-gerak, so macam TV dia bergerak-gerak. Ini kalau kita menggunakan OBS lah. Ini untuk lebih profesional lah kalau kita menggunakan OBS lah. Saya rasa itu saja. Nanti mungkin ada yang nak bertanya apa lagi yang boleh buat, nanti saya boleh share lah. Mungkin tuan-tuan boleh tanya. Ini just saya tunjuklah apa yang boleh buat dengan Camtasia, apa yang boleh buat dengan PowerPoint, apa yang dia boleh buat oleh OBS. Dan juga StreamYard lah, sebab StreamYard yang free ni dia agak limited sikit, dia hanya boleh logo pun tak boleh tukar. Okey, saya rasa saya kembalikan semula kepada Mr. B. Okey, terima kasih Tuan Misha. Ada cikgu-cikgu nak tanya, mungkin boleh bertanya dekat ruangan chatting Oh, dah ada tanya, please nak tunjukkan masa tu. Ya dah? Ada yang dah tanya tu, kejap apa nama software dia? Ada Cikgu Zura tanya, Cikgu Zura tu. Ni dia panggil OBS seronok guna kalau line laju, betul. Dia bukan sebenarnya line cikgu ni. OBS ni dia tak boleh pakai laptop. Sesuainya dia pakai PC lah. Boleh pakai laptop tapi dia punya spek minimum i5 dan juga 16 RAM lah. Dia punya minimum lah, baru nampak semula. Sebab bila kita nak string nanti, itu yang dia punya masalah nantilah. Ya Cikgu Zura minta ajar, insyaAllah kita akan ajar cikgu. Tapi di sini cikgu, sebab kita nak bagi pendedahan. So lepas ni dalam grup pun cikgu boleh bertanya sebenarnya. Okay? InsyaAllah kita akan cuba berkongsi dari semasa ke semasa.
Kejap, Abang. Satu lagi tu Okey, ada lupa. tinggal. Alright. Nampak tak saya ada 2 kamera tu? Nampak satu di kamera atas, satu. Itu kalau OBS kita boleh pakai 2 kamera lah, 2-3 kamera kita boleh pakai lah. Ini sedikit demo lah. Mungkin kita boleh belajar dari masa ke semasa lah. Mungkin ada cikgu lagi nak tanya? OBS ni sangat interaktif lah. Cikgu kalau nak ngajar, tiba-tiba keluar video dan keluar something, siap bunyi dan anything cikgu boleh kawal. Ya, tu tapi nak ngajar dia ambil masa cikgu. Dalam masa dia tak mampu nak belajar ngajar benda semua ni. Kita hanya bagi pendedahan ni. Ada cikgu tanya, spek mesti tinggi. Spek mesti tinggi kan? Tuan Misha boleh jawab kot? Okey, minimum spek untuk PC ya. Saya lebih prefer anda pakai desktop sebab contoh kalau anda beli laptop harga 3,000 dengan desktop anda perlukan 2,000 punya minimum lah. Kalau dekat desktop ni 2,000 insya-Allah kita boleh minimum. Kita boleh sekarang ni boleh custom, tak ada masalah, boleh. Saya tengok banyak kedai-kedai yang kalau siapa yang duduk di Bangi, TJ laptop di Pasar 3. So saya galakkan anda pakai desktop lah, sebab kalau laptop ni rugi je sebenarnya sebab kita nak upgrade pun susah. Saya baru nak berkenalan dengan OBS, tak pandai lagi, nampak menarik OBS. Tak apa, Cikgu Emah. Slow-slow. Kita ada masa sebab don't worry. Ini slow-slow. Kita hari ni kita salam perkenalan cikgu kenal kita. Salam perkenalan. Kita nak bantu. Kita nak bantu insya-Allah. Alright. Okey. Tuan Misha ada lagi nak tambah apa-apa? Rasanya tu okey, kita lebih kepada pertanyaan lah kot. Okey. Kalau thank you Tuan Misha. Okey. Kalau cikgu nak bertanya boleh tanya. Kalau tak sempat kita terjawab dekat sini, kita jawab dalam grup lah. Ada cikgu-cikgu yang tak masuk dalam grup chatting kita atau Telegram kita lagi ke? Kita akan berkomunikasi dalam grup Telegram. Sekiranya cikgu ada tanyalah. Cikgu buat wording bawah di OBS tu macam mana? Okey, itu mudah je tu. Itu lagi senang lah. Boleh tak masuk. Ada yang belum masuk lagi grup Telegram. Kena nanti kita wawarkan. Tak bagi tak ada lagi nanti cikgu. Saya tengah live. Kejap, saya nak jawab soalan Cikgu Zura tu. Cikgu Zura nak buat wording dekat OBS tu, scrolling tab nampak ada 2 kan. Kalau perasan saya punya ada satu atas bawah macam TV tu, bawah nampak. Sebenarnya sebelum ni, sebelum Hari Raya saya buat macam workshop lah. Workshop lebih kurang dalam 6 peniaga saya panggil. So untuk mereka mempromosikan produk mereka. Ini baguslah untuk cikgu-cikgu bekerjasama dengan mana-mana pusat tuition ke, mana-mana yang jual macam Ocean macam-macam lah. Ini boleh bekerjasama lah. Yang ada tulisan belajar PDPR tu. Target beli PC yang betul-betul kena beli PC lah. Tak apa, mungkin yang ini salam perkenalannya betul Ini salam perkenalan. Mungkin lepas ni tak apa. Boleh kita belajar slow. Cikgu kalau yang belum ada join grup Telegram, saya dah bagi link grup Telegram. Kita juga ada itu channel cikgu dan dalam tu dah ada macam-macam lah. Ada information sikit lah minimum. Dan juga kita ada grup Telegram. Ni channel. So dari channel tu ada juga link. Ataupun cikgu boleh tengok dekat email yang saya bagi cikgu untuk dapatkan link ni. Saya ada email tadi. So ataupun saya dah WhatsApp tadi, bukan WhatsApp, saya masukkan dalam grup Telegram. Cikgu boleh gunakan tu. Cikgu boleh gunakan link tu link tu untuk masuk dalam grup. Siapa yang belum dalam grup lah. Alright. Okay, boleh kita teruskan cikgu Boleh ke cikgu? Ini bagi cam kat mic ni. Boleh cikgu kita teruskan? Boleh? Boleh. Sila. Boleh. Kita nak dengar suara sama-sama cikgu. Muka susah nak jumpa. Okay, suara. Thank you. Alright. Saya nak sambung sikit apa yang sebut tentang aplikasi tambahan. Saya percaya cikgu pernah dengar nama Kahoot ni. Kahoot ni cikgu sangat interaktif game dia. Cikgu boleh cipta soalan. Aplikasi dia ada berbayar, ada free. Free pun okey, tak ada masalah. Okey. Ada yang cikgu pernah guna Kahoot ni cikgu? Boleh tulis dekat ruangan chat pernah guna? Ada guna Cikgu Hamidah pernah guna. Ada cikgu-cikgu lain yang pernah guna Kahoot ni? Pernah. Okey. Ramai cikgu biasanya dah bila seorang cikgu ni bila viralkan pasal Kahoot ni semua orang akan tahu pasal Kahoot ni. Ramai. Okey. Cuma cikgu Kahoot ni dia yalah walaupun kita boleh buat game interaktif,
Problem dia ialah dia kena ada 2 gadget. Pelajar susah nak buatlah 2 gadget ni kan. Betul je, setuju Mungkin cikgu ada pandangan tersendiri ataupun pernah dia boleh guna link boleh jawab. Setahu saya Kahoot ni dia kena ada 2 gadget. Sebab kita nak bagi soalan dia kena jawab kan. Betul je kan? Betul Cikgu Marilyn kan? Cikgu Nuraini pernah guna Kahoot? Pernah. Pernah, okey. So senanglah bila cikgu-cikgu yang biasalah cikgu ni akan tahu. Okey. Kahoot ni boleh tahu sampai siapa nombor 1, nombor 2 markah berapa banyak dia jawab betul daripada berapa soalan. So benda-benda ni saya percaya cikgu pernah guna. Satu lagi yang saya percaya cikgu pernah guna ialah quizzes. Quizzes juga saya percaya cikgu pernah guna. Tapi quizzes ni lebih senang daripada Kahoot sebab kita boleh bagi link, dia boleh jawab kan. Okey, quizzes ni cikgu mungkin yang cikgu-cikgu yang tak pernah guna, quizzes sangat simple, download pun tak berbayar, free saja, boleh buat soalan straightforward, arahan pun straightforward. Boleh buat soalan-soalan macam ni, mungkin boleh masuk gambar dan sebagainya. Kita juga boleh tahu rating pelajar, berapa banyak dia betul, berapa markah dia dapat. So benda-benda ni cikgu boleh buat menggunakan aplikasi quizzes. Ni yang saya recommend sikit lah sebab dia warna-warni, interaktif kepada pelajar lah. Okay. Sebenarnya Google Form juga boleh buat interaktif. Kalau kita masukkan gambar, kita bahagikan section, so pelajar tengok pun nampak tersusun. So kita nak cerita pula pasal Google Form je kan, kelebihan Google Form. Ramai cikgu yang dah guna Google Form ni, dah tahu macam mana nak guna Google Form. Setakat nak buat link semua tu dah terror dah master. Tengah ajar pun tanya cikgu nak quiz. Tengah ajar pun tanya cikgu nak quiz. Okey, lebih mudah sekali run boleh 500 partisipan. Untuk apa cikgu yang 500 partisipan ni? Saya terlepas. Zoom kau. Untuk Zoom Zoom memang mudah kalau berbayar sehingga 500 orang lah, 500 partisipan. Google Meet sendiri pun akan mula kenakan charge bayaran. Bermula tadi saya tengok satu lagi video 28 Jun ini dia dah mulakan bayaran. Kalau lebih daripada sejam kena bayar, tapi saya percaya dengan menggunakan ID Kementerian Pelajaran mungkin cikgu-cikgu boleh guna seperti biasa. Cuma orang-orang seperti saya lah kalau nak join program dengan sekolah agak bermasalah sikit lah. Okey. So kita nak pergi kepada kelebihan Google. Okey, kelebihan Google Form. Okey, kelebihan Google Form. Okey, pertama Google Form ni cikgu tahu Google Form dia akan berkomunikasi, berinteraksi dengan Google Drive. Cikgu dah tahu Google Form dia boleh communicate dengan Google Drive. Google Drive yang bantu Google Form ni bertindak balas. So kalau cikgu tengok gambar-gambar bawah ni dia ada Google Document, Google Document dan sebagainya. Function-function ni cikgu boleh cari dekat internet pun. Function-function yang boleh kolaborasi, di-mergekan dengan Google Form. Okey, dan saya percayalah ramai cikgu-cikgu dah mula guna Google Form, ada yang dah belajar macam mana nak buat ECG dan macam-macam lah kan. Google Form nak ambil kehadiran, semua cikgu-cikgu saya rasa dah mula sedikit demi sedikit. Cikgu boleh buat quiz, cikgu boleh tentukan markah, cikgu boleh macam-macam lah di Google Form ni boleh kita setting. Okey cikgu, kelebihan Google Form, kelebihan Google Form yang kita share, yang saya percaya cikgu juga tahu. Yang pertama, kita boleh kumpul maklumat. Okay, maklumat apa yang kita boleh kumpul? Ni antaranya juga, antara yang mungkin saya terlepas pandang ni, cikgu mungkin boleh tambah untuk penambahbaikan kita bersama. Okey, pertama kita boleh kumpul maklumat. Yang kedua, kumpul maklumat tu apa? Peserta, siapa, semua macam lah. Macam cikgu terima link lah. Kena bagi maklumat data peribadi supaya mudah untuk saya email balik. Yang saya cek email yang tersalah tulis. Dalam banyak-banyak tu saya tengok 400 lebih. Setakat ni 400 lebih yang hantar saya punya form ni. Ada 8 yang tersalah email. Mungkinlah waktu tu pakai handphone kan. 8. Maksudnya 400 lebih tu memang alert lah dari segi menghantar maklumat-maklumat ni lah. Okey, maklumat peserta ni antara yang kita boleh collect lah daripada Google Form. Yang seterusnya kita boleh dapat kehadiran. Saya tak ambil kehadiran, saya percayalah yang hadir ni dia berminat untuk tahu. Yang tak ada bukan tak berminat, mungkin kerana kekangan masa, keluarga, ke rumah ramai sangat, susah nak manage. Okay, faham, tak ada masalah. Kehadiran ni kita juga boleh buat untuk cikgu-cikgu ambil kedatangan pelajar-pelajar. Seterusnya cikgu, mungkin kita nak buat undian, poll dan macam-macam kita boleh buat. Okay, maklumat, kaji selidik.
kaji selidik yang cikgu nak buat kepada pelajar-pelajar, nak buat kepada grup cikgu sendiri ataupun dalam daerah, kalau nak buat program daerah, program negeri dan sebagainya. Macam-macam maklumat yang kita boleh dapatkan, dan juga kita boleh buat kuis. Macam saya cakap tadi lah, kuis ni cikgu sampai tahap boleh beritahu, okay, kalau dia jawab A ni betul ke salah, sampai beritahu, setting lah jawapan betul dan salah tu lah dalam Google Form. Ada cikgu yang masih kurang arif ke tentang Google Form, sebab saya tahu Google Form ni cikgu biasa arif lah. Minimum setakat buat kehadiran dah, saya rasa cikgu ramai dah tahu dah ni. Ke ada yang tak tahu sehingga deep technical lain ke? Ada ke yang mungkin boleh kongsi di ruangan chat atau nak buka mic ke? Ini benda-benda yang biasa cikgu tahulah. So terkeluar kejap itu habis. Okey. Alright cikgu. Kita teruskan Okey. So ini yang biasalah. Google Form ni standard, kita boleh mudah untuk buat macam-macam kaedah. Even kita boleh masukkan gambar, buat linear macam ni cikgu boleh buat untuk menambahkan cantik soalan-soalan kita lah. Okey, dan Google Form ni mudah sebab kita boleh copy, kita boleh add collaborator. So kita boleh sama-sama buat kerja ni lah. Mungkin bahasa Melayu tu ada 3 orang sama-sama share link, share dengan pentadbir. So pentadbir boleh check dengan soalan-soalan yang cikgu keluarkan. Mungkin sama-sama buat kerja ni, sama-sama buat soalan. So kita boleh adjust dia punya soalan-soalan tu. So benda-benda ni sangat bantulah Google Form ni. Okey, seterusnya Google Form ni boleh membuat analisa. Simple je. By a click cikgu boleh dapat analisa seperti mana yang cikgu nak. So benda ni membantu cikgu-cikgu lah, sebab Google Form ni biasa dia boleh transfer balik kepada worksheet ataupun Excel lah. So mudah ditransfer balik ke macam-macam kaedah untuk cikgu guna pakai kalau kita nak buat analisa data. Ada nak tanya ke je? Macam dengar suara tu. Yang apa ni, yang buat analisa ni dia automatik keluar ya bila kita letakkan dia punya angka, figure. Okey, cikgu kena transferkan dia kepada worksheet dulu. Nanti dia akan ada button-button lah. Untuk dia ada fungsi-fungsi yang kita boleh buat. Kalau kadang-kadang cikgu by click boleh dapat. Kalau data tak terlalu banyak, macam contoh data saya tak dapat dengan jelas sebab program kita hari ni terlalu banyak sekolah. So dia akan keluar sekolah ialah banyak nama sekolah dengan ejaan yang berbeza. So contoh macam itulah. Kalau macam data yang cikgu dah perincikan mengikut itu macam dalam gambar ni, sangat puas hati, agak puas hati kan. So dia boleh mudah untuk buat generate terus. Benda ni juga kita boleh share juga. InsyaAllah kita akan share juga macam mana nak generate Google Form ataupun analisa ni. Biasanya yang banyak kita guna Google Form yang biasa-biasa je. So cikgu Google Form ni memang sangat membantu. Sampai cuma semalam saya agak keliru lah kenapa bila saya sebenarnya nak tunjuk kat cikgu bahawa saya boleh buat surat jemputan dengan nama cikgu semalam lah. Siapa yang join semalam, tapi ramai yang tak terima email. That's why saya bagi dalam grup. Hari ni pun saya buat urusan bagi dalam grup, walaupun saya ada email menggunakan 2 kaedah. Email biasa saya buat, email menggunakan merge pun saya buat. Ataupun paling mudah lah yang biasa cikgu biasa buat ialah buat e-sijil. Kita nak pelajar datang apa program, okey, siapa datang kita bagi e-sijil kan. So daripada Google Form kita boleh generate sijil secara maya. Okey cikgu sini. Bantu ke setakat ni? Banyak sangat bantu. Okey, thank you. Okey, tak apa, kita boleh kongsi cikgu. Cikgu nak tanya apa nanti dalam grup, cikgu boleh tanya cikgu, insya-Allah. Okey, seterusnya cikgu, dalam Google Form juga kita ada merge. Kita boleh buat merging ni, kena ada aplikasi tambahan lah. Macam saya, kalau saya generate e-sijil, saya gunakan AutoCAD. Ada yang pakai Certified M untuk buat e-sijil. Ada macam-macam aplikasi yang kalau cikgu nak guna, saya pun mula-mula nak guna, saya gunakan kaedah menonton YouTube. YouTube ni sangat bantu cikgu. Cari dia dalam bahasa Melayu, macam mana nak buat e-sijil. Cari je, ada dalam bahasa Indonesia, ada dalam bahasa Melayu. Kita follow, kita ikut, insyaAllah kita mula perlahan-lahan, kita akan dapat. Dalam grup kita juga, saya mungkin akan share sikit-sikit nanti video-video macam mana cikgu nak buat e-sijil. Bagi yang tak pernah buat e-sijil, kita nak share dalam grup nantilah, insyaAllah cikgu. Okey. Seterusnya merge ni maksudnya daripada Google Form tadi dia akan pergi ke sheet lah. Sheet ni akan dapat aplikasi. Yang ketiga ni kita gunakan pelbagai aplikasi. Kita nak buat sijil tadi ke, ataupun kita nak jawab email ke, ataupun ada macam-macam teknik yang ada dalam
Google Form. Sebab tu bila cikgu tekan add-on untuk aplikasi yang bekerja dengan Google Drive, dia ada banyak sangat aplikasi. So cikgu nak tahu, bila cikgu nampak nama tu, cikgu Google dekat YouTube apa fungsi that particulars apps. Ataupun cikgu nak buat something yang baru, cikgu just search benda tu. Contoh cikgu nak buat ECJ lah, nak buat ECJ, nak buat okey, contoh cikgu buat surat juga kan. Cikgu pernah dengar perkataan mail merge. Ada orang buat surat, dia tukar satu-satu nama. Ada yang pandai guna Excel, dia buat senarai nama, siap alamat, dia mail merge kan, tak perlu tarik balik nama-nama tu. Dia tekan satu klik, semua surat tu dah bertukar nama, dia print je. Inilah fungsi lebih kurang Google Form dengan juga Google Drive ni boleh fungsi. Itu pun kita insya-Allah kita boleh kongsi je. Cikgu tanya je soalan, mana yang cikgu nak tahu nanti. Alright. Okay, so kita boleh buat email, kita boleh buat e-sijil seperti mana yang saya sebut tadi lah, cikgu. Okay. Mungkin cikgu yang teringin nak ambil gambar boleh snapshot sikit, atau ada yang cikgu-cikgu nak tambah kelebihan-kelebihan Google Form yang cikgu tahu. Sebab kita sama-sama teroka ke benda ni. Benda baru yang kita teroka tak sampai lebih kurang setahun lebih ni, mungkin cikgu nak tambah ataupun Tuan Bisha ada nak tambah kelebihan-kelebihan Google Form ni. Cuma kelemahan dalam Google Form ni, kita tak boleh buat equation macam calculator ataupun kita kena gunakan worksheet lah. Kalau Google Form ni kita tak boleh buat equation. Okey. Okey setakat ni cikgu. Alright, boleh teruskan lagi juga Okey cikgu. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Hamidah. Okey, seterusnya cikgu, kita nak cerita tentang RPH. Semalam cikgu perkataan yang saya sebut waktu kita nak tackle pelajar semalam, saya sebut perkataan RTT. Maksudnya kita nak tackle pelajar kita nak pelajar kita happy dengan kita bila belajar, dan kita pun happy lah bila belajar. Pelajar happy belajar dengan kita pun happy lah, senang. Mood kita memang terbaik lah waktu tu, nak keluar macam-macam lah ni. Sebab mood kita dah jadi happy, pelajar happy, kita happy. So kaedah RPH, saya percaya RPH ni cikgu memang dah master buat RPH. Cuma saya nak share sikit cikgu, bila kita mengenali VAK, kotak pemikiran manusia, visual, auditory, kinesthetic, saya percaya juga cikgu pernah dengar perkataan-perkataan ini. Bila kita menguasai 3 elemen penting ini dalam kotak pemikiran manusia, setiap kita cikgu, termasuk cikgu, boleh buat test, cari guru-guru kaunselor, cari kawan-kawan kita yang guru kaunseling tu, nak buat VAK, nak tahulah saya ni orang mana, orang visual ke, orang auditory ke, orang kinesthetic ke, boleh buat testing. Mungkin juga kalau ada kesempatan nak tanya dalam grup, macam mana nak buat testing tu, boleh tanya dengan saya, tanya saya dalam grup Telegram, kita boleh share benda tu cikgu. Okay? So, kenapa kita nak belajar tentang kotak pemikiran manusia? Dia akan wujudkan satu situasi di mana bila kita mengajar, kita nak wujudkan situasi I love you, you love me. Kita seronok nak ajar orang, kita nak diorang juga seronok dengar apa yang kita ajar. Okay? Sebab cikgu kena yang ada call kot. Ada call. Tak apa, saya dah mute-kan suara. Okey. Cikgu kena percaya bahawa setiap manusia ni dia follow. Kita nak beli barang pun sebab kita terikut orang, kita trust dengan orang. Bila kita trust, people akan follow people. Semalam pun saya dah sebut, dalam mengajar ni cikgu, yang kita nak mulakan dulu, trust. Kalau tak ada trust ni macam manalah pelajar nak ikut apa yang kita ajar kan. Kemudian pelajar, ni cikgu-cikgu yang tak join semalam boleh ambil gambar je. Ini adalah perkara yang saya share semalam. Bila kita mengajar, first kita nak buat behavior modification. Maksudnya kita nak ubah pelajar tu daripada tak tahu ilmu ni, dia akan tahu. Macam mana dia dapat nak ubah pelajar tu? Yang pertama, dia kena trust dengan cikgu. Kalau tak ada trust, macam mana kita nak sampaikan ilmu tu? Okay. Trust ni wujud bila pelajar ni faham apa yang kita ajar. Ni kadang-kadang pelajar tak faham kan, susah lah nak trust. Bila susah trust, dia tak akan berubah. So yang lagi penting, bila dia faham apa yang cikgu ajar, dia kena mulakan dengan perhatian. Okay? Cikgu ni kena ada kena wujudkan perhatian pelajar tu dapat beri perhatian, insya-Allah apa yang cikgu ajar dia akan faham. Dan yang akhirlah invited tu untuk ceramah lah ni. Maksudnya cikgu diberi ruang dan peluang untuk mengajar. Pelajar masuk kelas, ini ruang dan peluang cikgu untuk menarik perhatian pelajar-pelajar, nak bagi pelajar faham, dia trust dekat cikgu, akhirnya pelajar ni akan berubah. Daripada tak tahu ilmu yang cikgu sampaikan, sekarang dia akan tahu, insya-Allah. Okey, tadi saya sebut tentang kotak pemikiran manusia. Cikgu kena ambil kira tentang kotak pemikiran manusia. Kotak pemikiran manusia cikgu.
Okay, cikgu tadi saya sebut yang pertama ialah visual. Cikgu kena tahu pelajar-pelajar visual ini ataupun kita yang mempunyai kotak pemikiran yang ke arah visual. Kita suka benda-benda yang berwarna-warni, berbentuk-bentuk. Jadi cikgu bila slide yang cikgu sampaikan ataupun apa sahaja penyampaian cikgu sampaikan termasuk pakaian cikgu pakaian juga memainkan peranan. Cikgu kalau mengajar kalau cikgu nak mengawal kelas, pelajar kelas nakal, cikgu pakai baju gelap. Kalau cikgu nak dapat perhatian, cikgu pakai baju warna merah. Ini warna juga memainkan peranan bila kita mengajar. Warna gelap ini ialah kita nak kawal. Maksudnya kita nak tunjuk kita kontrol. Warna merah kita nak pelajar lebih beri perhatian. Subjek-subjek yang memerlukan perhatian lebih boleh pakai baju warna merah. Sebab apa? Dia terlalu banyak angle, banyak cara nak ajar kan. Okay. Baju warna hitam ni sebab subjek tu terlalu keras, terlalu ni, cikgu kena pakai baju gelap. Sebab gelap ni dia boleh buat kita lead atau kawal. Ni warna kadang-kadang main peranan. Sebab tu orang visual ni dia akan tertarik dengan warna, bentuk-bentuk rupa. Sebab tu kalau secara fizikal, orang yang belajar secara visual ni, atau masuklah kita dulu belajar secara visual ni, orang ni biasa suka membaca je. Orang ni dia suka membaca. Dia bila cikgu tulis papan putih tu, bila papan putih cikgu tulis tu, dia akan ikut sampai cikgu titik, dia akan titik. Orang visual. Dia berbanding dengan orang-orang yang auditory yang kinestetik yang saya nak cerita nanti. Okay? Orang visual ni dia akan ikut apa yang cikgu buat. So bila cikgu buat benda-benda yang berbentuk warna-warni, dia akan lebih attract pelajar. Sebab tu saya akan juga cerita tentang, nanti dalam topik kita ada cerita tentang susunan kan. Susunan tu saya akan cerita kenapa cikgu tak boleh buat slide macam ni. Ini lagi penting tu. Yang lagi tu lagi penting. Kalau cikgu boleh ikut macam yang saya sarankan, cikgu lebih senang menguasai pelajar. Itu jap lagi cikgu. Okey. Yang kedua cikgu. Yang kedua ialah berkaitan dengan auditory. Saya nak bagi gambaran cikgu. Orang visual ni dia suka warna-warni, bentuk-bentuk, dia gerak-gerak ni orang visual akan suka. Orang auditory ni dia suka kan bunyi cikgu. Maksudnya kalau bunyi hujan, katalah bunyi hujan, cikgu kena bunyikan bunyi guru grrr. Cikgu kena wujudkan suasana ada bunyi kan. Suara cikgu pun sebenarnya mainkan peranan. Sebab tu orang auditory dia lebih suka kalau cikgu pandai menggunakan intonasi suara. Sekejap cikgu suara tinggi, sekejap suara slow. Orang auditory senang nak kawal. Sebab itu mainkan peranan untuk kita kawal pelajar. Orang auditory, contoh kalau kita cerita tentang gelas pecah. Okey, cikgu tanya balik. Okey, macam mana gelas pecah? Kita tak boleh tahu siapa orang auditory, siapa orang visual, orang kinestetik. Tapi bila cikgu mengajar, sebab dalam depan kita ni ada tiga kategori ni. So kalau contoh bunyi gelas pecah, kita minta pelajar, okay, macam mana bunyi gelas pecah? Ada bunyi ceng, ada bunyi cong, ada bunyi prawn kan? Kita akan cakap, okey, bunyi gelas pecah macam ni. Mungkin cikgu boleh masukkan dengan slide cikgu, bunyi gelas pecah. Contoh macam tu kan. So auditory ni, orang group auditory ni dia akan cenderung kuat bila kita dapat menggunakan bunyi-bunyian. Auditory ni bunyi-bunyian lah. Cikgu nak masukkan muzik kan, menyanyi ke. Ni orang auditory sukalah. Sebab orang auditory ni memang dia akan berkaitan dengan bunyi. Sampai kadang-kadang bila kita bercakap, ada kawan dia terbuka mic bercakap dekat belakang, dia rasa terganggu. Orang auditory ni dia terganggu dengan bunyi-bunyi yang boleh ganggu dia lah, bunyi-bunyi lain lah. Okey, itu yang kedua, auditory. Yang ketiga, cikgu, orang kinestetik. Orang kinestetik ni yang paling problem sebab dalam Malaysia ni banyak orang kinestetik. Orang kinestetik ni terlalu ramai dalam Malaysia cikgu. So macam mana kita nak tackle orang kinestetik? Bila kita dapat tackle orang kinestetik, kita secara tak langsung dapat tackle orang visual dan juga auditory. Orang kinestetik cikgu, kalau cikgu perhati dalam kelas kan, pelajar yang tak erti duduk diam ni kebanyakannya orang kinestetik. Sekejap sana, sekejap sini. Ataupun kalau cikgu tengok dia buat presentation, badan dia asyik goyang kan. Tangan dia punya pegang pen, pusing-pusing. Ni kebiasaannya orang kinestetik tu. Orang kinestetik ni cikgu jangan bagi dia duduk diam. Kalau boleh, cikgu suruh dia bagi penerangan, dia bercakap ataupun biarkan tangan dia bergerak. Tunjuk sikit macam mana burung terbang, tunjuklah. Orang kinestetik, cikgu kena buat satu dalam RPS cikgu ngerangka sehingga dia boleh gerak. Burung macam ni terbang dia. Kalau dia nak kepak macam mana? Kepak macam ni pula. Tak kisah. Janji cikgu kena pastikan dia gerak. So orang kinestetik ni dia mesti bergerak. Datuk Seri Ali Syukri pun kalau siapa-siapa yang pernah mengajar cikgu dia,
Datuk Ali Shukri pun adalah orang kinestetik, dia pun orang yang tak suka duduk diam kan, dia suka bergerak-bergerak kan. So cikgu kena tengok orang macam itulah. Orang hebat tu kan. Orang kinestetik ni cikgu, orang yang boleh jadi orang yang hebat cikgu. Sebab bila dia bergerak, dia bertindak, dia akan dapat tarik ilmu-ilmu yang cikgu-cikgu sampaikan. So, bila cikgu pegang orang kinestetik, maksudnya cikgu pegang orang kinestetik, cikgu dapat tackle dengan kaedah kinestetik semua. Sebab kinestetik ni dia melibatkan visual, dia melibatkan auditory, dia melibatkan pergerakan. Dan termasuk kalau ada melibatkan deri bau pun, cikgu boleh ajar sekali bersama, dia akan lebih mengenali ilmu yang cikgu sampaikan. Okey cikgu, saya nak berbalik. Okay? Saya dah bagi gambaran visual, auditory, kinestetik. Kinestetik ni perlu bergerak. Bila cikgu nak buat subjek, bila cikgu nak merancang, mengajar dalam kelas online cikgu kena bahagikan ke arah 3 kategori ni. Maksudnya, hari ni cikgu nak mengajar apa kan? Cikgu kena bahagikan 3 sektor ni. Okay? Sebab apa? Bila cikgu nak sampaikan ni, cikgu kena menguasai 3 golongan ni. Besok bila fizikal pun, cikgu kena fikir juga, cikgu kena menguasai 3 golongan ini yang berada dalam kelas. Okay cikgu. Sebelum saya nak cerita macam mana nak plotkan cikgu punya pengajaran ataupun rancang mengajar dalam kelas ataupun secara online nanti, cikgu kena fikir juga perkara-perkara ini, iaitu perkara yang dia perlu tahu, must know, atau perkara yang they should know. Benda ni memang kalau cikgu ajar, dia akan masuk exam. Tapi benda yang nice to know ni cikgu boleh kurangkan. Dia tahu, alhamdulillah bagus. Nice to know ni kalau cikgu bagi tahu, share dengan dia akan kacau minda sepada sedap supaya dia berminat lagi dengan ilmu ni. So cikgu benda ni cikgu mungkin boleh gunakan bila kita masuk bersemuka lah. Tapi untuk kelas online ni cikgu, kita nak ada behavior modification, kita nak pelajar tu berubah secara online, dan kita pun dah buktikan melalui SPM kan rating yang paling tinggi sepanjang 5 tahun ni kan. Okay? Dan kita nak attention daripada pelajar-pelajar tu. So cikgu dah rancang apa yang perlu buat, perlu dia tahu, cikgu dah rancang, kita nak ambil contoh cikgu. Okay? Kita nak ambil contoh. Saya nak berkongsi lah. Cikgu, saya stop dulu. Okay. Cikgu semua okey ke? Saya cakap seorang-seorang Dia orang tengah kusyuk mendengar tu. Kusyuk mendengar, okey. Cikgu, kita ambil satu subjek lah. Cikgu Marilyn ajar apa cikgu? Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, okey. Cikgu ajar something sikit-sikit lah, simple yang cikgu biasa ajar pelajar. Grammar. Okey, cikgu ajar seolah-olah kita orang anak murid cikgu. Okay, let's do present. Present tense. Okay. Okay, kita we do present tense. So, saya suruh kat mic ni. Okay, I is, I are, or I am. Which one? Alamak, saya seorang jawab ni. I am. Dah lama tak belajar bahasa Inggeris ni. I am, very good. Okay. Okay, clever girl. Okay, you are, you is, you am. You are. Okay, so I, you, we, they, semua guna are. Okay. If it is he, she, it, you guna is. Okay. Boleh. Alright, thank you very much. Okay. Itu satu contoh lah. Ada cikgu sains tak ni? Cikgu sains. Cikgu Dila ajar apa cikgu? Saya ajar sains dengan chemistry. Okey, cikgu ajar sains cikgu. Okey, kita nak belajar sains ni. Alamak. Simple lah. Bagi yang senang-senang ya cikgu. Simple lah, kita nak santai. Yang senang-senang. Okey, boleh. Ajar kimia organik lah. Sebelum tu. Tapi sebelum tu, cikgu nak tanya satu soalan dulu. Ya, cikgu. Soalan ni simple. Dalam banyak-banyak binatang apa yang jantan mengandung? Alamak. Ha. Ini betul-betul kacau saya ni minda sepada sedar. Jantan Kuda laut. Okey, pandai. Kuda laut. Okey, memanglah kuda laut. Tetapi, kenapa kuda laut? Okay, kenapa kuda laut? Sebab dia hidup dalam laut. Ini ada kaitan dengan penyawaan. Apa dia? Lifelong partner. Dia kahwin untuk seumur hidup.
Oh, sebenarnya kan ramai wanita di luar sana, kita nak lelaki yang merasa susahnya mengandung tu. Masak ni. Tapi sebenarnya dekat ini macam contoh biasa saya guna untuk pengenalan lah. And then lepas tu kita akan masuk lah. Sebab persenyawaan, dia berkaitan dengan persenyawaan. Sebenarnya persenyawaannya ada 2 jenis. Kita ada persenyawaan dalam dengan persenyawaan luar. Itu sambung nantilah. Okay. Thank you Cikgu Dila. Alright, okay. Thank you Cikgu. So saya nampak Cikgu Dila nampak dia punya RTT kan, maksudnya Cikgu main dengan pelajar, repo dengan pelajar secara online ni. Sama juga saya bila secara fizikal pun saya gunakan soalan yang sama. Soalan yang sama bila saya jumpa dengan pelajar-pelajar secara fizikal. So di online pun saya bagi contoh yang sama, simple untuk Cikgu faham. Okay? Saya bagi soalan bagaimana kejadian hujan terjadi. Okay? Bagaimana kejadian hujan terjadi Cikgu Dila, Cikgu saya ni. Bagaimana terjadi? Macam mana hujan terjadi, mula-mula air tersejat, lepas tersejat sampai tempat sejuk aku pun cair. Wah, saya nyanyi juga. Steady. So maksudnya bila sampai tempat sejuk, udara tu akan mula terkondensasi dan turun semula menjadi hujan. Macam itulah. Okey, so kenalah dengan jawapan sebab cikgu saya ajar. Okey, saya nak beritahu cikgu orang visual bila dia tengok gambar, cikgu bagi penerangan, orang visual nampak ni ada arrow ni. So orang visual ni dia dah faham dah. Oh macam ni kejadian hujan. Betul cikgu ya? Cikgu Dila macam ni ya kejadian hujan ni. Okey, orang visual dia akan nampak wow. Okey, so aku akan faham bila cikgu bagi penerangan dengan arrow dengan gambar ni dia dah faham dah macam mana kejadian hujan. Orang auditory cikgu, bila cikgu buat rancangan RPH nanti, orang auditory dia akan jadi macam ni. Jadi siap bunyi-bunyi. Dalam slide senang buat bunyi-bunyi. So orang akan dengar tu bunyi apa? Bunyi air, orang nampak arrow. Okey. Orang kinestetik cikgu. Orang kinestetik, cikgu tak boleh buat tu saja. Cikgu boleh buat bunyi, cikgu kena buat sekali penerangan. Okey, macam mana matahari? Matahari. Dia macam mana dia mancar ke laut yang luas ni, tersejat. So cikgu sendiri gerak. Bila cikgu sendiri gerak, suruh dia ikut, dia akan lebih dapat tangkap apa yang cikgu ajar. So kinestetik ni macam mana sekalipun cikgu kena gerakkan. So bukan semestinya setiap yang cikgu ajar ni kena gerak. Macam mana cikgu BM nak ajar gerak selalu kan? Susah juga cikgu BM nak ajar gerak selalu. Cikgu BI nak gerak selalu pun susah juga cikgu Marilyn ni. So ada certain situasi, cikgu kena ingat formula 25 minit 5 minit. Maksudnya mengajar 25 minit 5 minit. Maksudnya 5 minit ni kita nak repo ya, 25 minit ni kita ajar, 5 minit kita repo. So waktu repo ni atau rehat minda ni, waktu ni lah kita kacau dia dengan aktiviti macam ni kan. Pergerakan, so kena gerak nak bagi lebih jelas. So waktu inilah paling sesuai bila cikgu nak suruh dia bergerak. Bukanlah sepanjang masa cikgu nak gerak. Cikgu gerak-gerak tu pun dah kalau dia gerak kepala dah bantu dia. Actually kalau dalam kelas orang kinestetik, cikgu gerak ke kiri, gerak ke kanan, dia ikut dia. Dia dah bantu dia. Dia gerakkan tangan, dia buat macam ni pun. Dah cukup cikgu. Dia ketuk-ketuk, dia main dah cukup bantu dia sebenarnya. Orang kinestetik dia mesti gerak. Sebab tu dia belajar, dia tak boleh pegang buku sambil baring. Confirm buku tu tutup muka dia. Okey cikgu Alright. Itulah gambaran sedikit tentang visual, auditory dan juga kinestetik. So cikgu, ini yang saya nak tunjuk tadi, gambaran cikgu. Bila cikgu buat sketch, cikgu kena lukis ataupun cikgu kena sketch sikit macam ni. Apa yang cikgu kena tunjuk supaya kita dapat kawal orang visual, kita boleh dapat kawal orang auditory, kita boleh dapat kawal orang kinestetik. Mungkin juga dengan alat bantu mengajar. Sebab cikgu pun lebih mahir dengan alat-alat bantuan mengajar. So ini akan lebih mudah untuk kita tackle. Sebab tu alat bantu mengajar ni sebenarnya sebab kita nak kuasai lah visual, auditory dan juga kinestetik ni. Okey cikgu. Okey setakat ni cikgu. Fikir cikgu Dila. Alright cikgu Dila Alright. Okey cikgu. Thank you. Ini je simple yang saya nak cerita pasal RPH. Bila cikgu ajar, cikgu kena ambil perhatian terhadap orang yang visual, orang auditory dan juga orang kinestetik. Okey, seterusnya cikgu kita nak pergi ke chapter yang seterusnya. Susunan penyampaian. Okey, susunan penyampaian ni cikgu, saya nak tanyalah, ada tak cikgu mat kat sini? Ada cikgu mat kat sini? Ya, saya. Cikgu, saya nak share satu skrin cikgu. Saya nak cikgu ajar matematik hari ni cikgu.
Okey, cikgu boleh tulis tak? Cikgu boleh tulis tak pakai mouse? Whiteboard. Ada Kita whiteboard belajar ke? simple-simple je. Tak payah berat-berat. Cikgu nampak whiteboard ni? Cikgu boleh conteng. Gunakan mouse. Cikgu boleh conteng tak? Biasa. Tak Tak biasa. biasa eh? Tak Nak biasa. bagi biasa tu. Cari pen tak jumpa. Pen, okey. Oh, okey. Okey. Oh, Tak ramai ada yang pen ajar. lah. Macam mana guna pen? Kenapa saya tak boleh guna pen? Cikgu Lila 1/2 sama dengan 3. 2P campur 5 sama dengan 8. Wah, okey. Saya nak guna pen tak boleh, kenapa? Saya tak boleh guna pen. Tak guna pen, cikgu Guna boleh. tangan je. Oh, ramai dah buat ni. Saya tak boleh guna pen. Macam mana? Kenapa? Tak boleh guna pen? Saya guna tangan je. Guna tangan. Cikgu pakai Guna tangan pakai je. phone eh? Pakai handphone. Oh, cikgu pakai phone. Pakai phone pakai tangan Tak, je. saya tu. pakai, Pakai tangan je. saya bukan pakai phone, saya pakai ni, tak pakai pen yang apa? Allah, yang beli yang Hion je. Writing Oh, cikgu board tak lah, sambung. writing board tu. Writing board, yes, Beyond. writing board. Ya. Tapi tak boleh guna. Saya tak tahu Tak boleh guna kenapa. cikgu. Mungkin tak cikgu tak link dengan ni. Saya Komputer? boleh pusing tapi tak terpapar. Tak terpapar eh? Hmm. Okey. Kenapa? Alright. Tak apa cikgu. Nanti kita boleh cuba. Dia belum synchronize lagi kot. Okey cikgu, thank you very much. Kita tutup dulu. Tak banyak lagi contoh, banyak formula keluar ni. Saya nak kongsi satu contoh cikgu. Bila kita kita belajar matematik juga cikgu Azlizan boleh cikgu. Sebab orang setia ni kita tanya sikit. Cikgu ajar matematik, cikgu lebih suka tengok jalan kerja ke cikgu habis baru cikgu tengok? Tak dengar suara cikgu tak buka mic. Masa cikgu mengajar, masa kita belajar dulu, cikgu kan mengajar kita math kan? Apa soalan ni? Okay, masa kita belajar matematik dulu, zaman sekolah-sekolah dulu, cikgu suka bila cikgu kita menunjukkan jalan kerja ke atau dah habis tu kita nak tengok? Suka tunjuk jalan kerja lah kan. Baru senang nak masuk je kan? Betul. Betul okey. Saya nak bagi sedikit analogi lah. Saya tak kata apa yang kita ajar selama ni salah, tidak. Saya nak cuma beritahu ini ilmu yang saya belajar cikgu. Ini sebab kita nak mengganggu kotak pemikiran manusia. Saya bagi contoh lain cikgu. Mana pula slide saya? Nanti saya cari sekejap ya. Tak ada pula slide lain. Okey. Saya nak bagi contoh lain cikgu dekat slide saya ni. Okey, sekejap. Okey. Cikgu lebih suka tengok slide yang sekarang ni ke? Atau cikgu lebih suka tengok slide saya yang tadi? Cikgu tadi suka, kalau dari segi paparan, kan, gambar dah cantik. Cikgu suka tengok gambar macam ni ke atau cikgu suka apa pembentangan saya selama 2 hari ni? Tak ada yang cakap Yang 2 hari ni lah, yang ni kaku gitu je. Kaku je. Okey cikgu. Lagi satu, bila kita mengajar, ada orang yang bagi macam ni cikgu. Okey, dia dah buat macam ni. Okeylah, cantiklah bergerak-gerak ni. Memang pelajar suka bergerak kan. Sebab saya pernah pergi seramah bila gerak, gerak berpusing-pusing, orang suka kan. Ada keadaan bila kita masa. Ada keadaan dia jalan macam ni. Budak suka. Tapi ada keadaan cikgu yang ada setengah slide dia terus buka semua. Cikgu agak-agak bila dia dah habis baca, ke mana mata dia cikgu? Faham tak? Bila kita bagi Tak nota. fokus. Maksudnya bila kita bagi nota cikgu, bila kita dah bagi nota awal, maksudnya kita nak share slide ni. Dia share slide, kita bagi semua information kat situ. Dia dah habis baca. Dia ni especially sekolah menengah lah, dah habis baca, okeylah aku rasa aku pandai. Dia takkan pandang kita cikgu. Apatah lagi bila skrin tak buka, dia tak pandang dia cikgu. Tapi bila ni saya nak especially sekolah menengah, saya nak cerita share untuk especially sekolah menengah sebab pemikiran sekolah menengah ni dia suka
Apa cikgu nak bagi dia nak tahu sekolah rendah ni bagi apa dia seronok. Tapi bila sekolah menengah ni dia sama macam kita je lebih kurang. Dia nak tahu apa lepas ni. Sebab tu slide-slide saya. Saya nak kena tukar balik slide saya. Sekejap. Slide-slide saya lebih suka menunjukkan, betul ke slide ni? Sekejap juga Kan salah pula slide. Okay. Walaupun pakai dua skrin kadang-kadang dia ni juga. Okey. Sebab tu slide-slide saya akan tunjuk sikit-sikit. Kalau cikgu perasan lah. Saya akan tunjuk sikit-sikit saya punya susunan. Saya takkan ataupun kalau gambar-gambar tadi, saya stop sekejap. Saya cari contoh. Subhanallah. Boleh pula dia hilang bila kita nak. Saya nak bagi contoh macam okey. Kita mula dari sini. Saya tunjukkan contoh. Okey. Sekejap. Okey. Kita mula kat sini. Kalau cikgu perasan pun dekat gambar saya ni, kenapa dia keluar sini balik? Kita nak juga keluar situ Main-main Ada saka ni. Ada saka Ha. Okey. Sekejap. Kita tak nak pergi juga. Kita cari. Okey. Contohlah Ini nak bagi contoh je. Susunan. Cerita pasal susunan tadi. Cikgu nampak slide saya? Macam lain saya share ni. Share skrin kedua. Okey. Cikgu nampak slide saya? Nampak cikgu semua? Nampak. Okey. Bila saya buat presentation, kalau cikgu perasan, saya suka keluar sikit-sikit. Satu-satu. So budak akan nak tahu seterusnya. Kita tak buka semua terus. Kan? Bila buka semua terus, budak dah tak nak baca. Sebab tu susunan cikgu sangat penting bila cikgu buka sikit-sikit. Ini pandangan mata pula cikgu. Bila kita dah beritahu ni, yang kemudian tu atau sebelum tu kita kaburkan sikit. Sebab apa? Kita nak dia beri tumpuan kepada poin seterusnya. Bukan poin sebelum ni. Sebab ada setengah orang ni tak faham, dia pergi poin sebelah apa cikgu cakap tadi, apa nak baca balik. Padahal cikgu dah pergi ke poin seterusnya. Kita nak difokus bila kita highlightkan maklumat-maklumat ni. So bila saya buat macam ni, kalau cikgu perasan pun, dekat slide saya sebelum ni, okay. Dekat yang gambar ni pun, saya pergi satu-satu tengok kelebihan Google Form. Padahal ada benda-benda lain. Saya dah gelapkan yang belakang tadi supaya cikgu tak fikir lagi yang tadi yang saya sebut tadi. Kita nak fokus tentang kelebihan Google Form ni, poin-poin yang seterusnya cikgu akan ambil perhatian berbanding dengan cikgu buka semua. Lepas ni cikgu cakap seorang-seorang lah, Mr. B cakap seorang-seorang lah. Tak perlu tengok dah kan. Sebab tu cikgu susunan slide ini dia kena buat macam itulah. Cikgu kena rajin sikit buat slide. Macam mana nak buat slide susunan tu sebenarnya simple je. Boleh tanya dalam grup ke ataupun sekarang pun saya boleh jawab. Susunan cikgu duplicate, cikgu just gelapkan bila kawasan-kawasan yang cikgu tak nak tu lah. Faham juga maksud saya ni? Faham kan? Faham. Faham ya? Faham. Cikgu juga mungkin Dia kena praktikal tu. Macam ni cikgu? Macam mana cikgu? Praktikal. Cikgu kena praktis. Saya pun mula-mula dulu saya dapat ilmu ni, saya kena buat satu-satu. Rajin pula nak kena gambar, siap dengan gambar ni, nak kena cari, nak kena susun, bagi sama bila gerak sebelah dia sama kan, sequence. So orang akan tertarik sebab kita bagi sikit-sikit, kita tak bagi semua. Ini benda yang saya nak ajak cikgu buat bersamalah. So orang akan rasa, wah steady lah cikgu ni ajar. Dia teringin nak tahu, Okey, style ini mungkin cikgu boleh guna pakai. Terpulanglah cikgu, saya share benda ni. Benda ni saya kursus yang saya pergi ni nama dia Mastery Ceramah Memukau. Saya belajar 2000 lebih cikgu dengan Sifu Faizul Ikhwan. Macam mana nak attract orang, nak grab, attention grabber kan. So ini adalah salah satu yang diajar. Macam mana kita nak bagi orang tarik perhatian kepada kita. Okey cikgu. Ada sebarang soalan setakat ini? Cikgu Mariam tadi tak ada tumpuan Ya, yang kena bengkel lebih.
Kena Meki, kena tambah masa. Okey. Sekarang pukul berapa dah? 10 sekurang. Allah Akbar, dah ambil masa juga. Okey cikgu. Kita dah hampir ke topik yang penghujung iaitu topik apa kita yang terakhir ni? Okey. Topik kita yang terakhir ialah kuasa menakluk perhatian. Kenapa saya punya ni tak keluar sekejap juga Saya stop share. Saya tak nampak skrin saya yang kedua. Sekejap je, sekejap. Kena setting dekat ni, sekejap Okey, sekejap. Dia tak keluar pula. Okey, dah keluar. Okey, alhamdulillah. So saya tak nampak apa yang saya nak cakap seterusnya, jadi susah untuk saya. Okey, dah keluar. Alright. Cikgu nampak skrin saya Skrin penuh Kenapa pula dia keluar kat kelebihan Google Form? Allah Akbar. Sekejap cikgu. Saya Pergi dekat slideshow tu set up slideshow. Ya, saya dah buat tadi. Tak tahu kenapa dia masih lagi patah balik ke. Okey. Kita pergi. Saka ni, siapa yang buka saka ni? Okey, cikgu nampak kot apa yang saya tunjuk sekarang? Kuasa menakluk perhatian, betul Sama Betul-betul. Saya kuasa menakluk perhatian Ya, betul-betul. Okey, Tuan Misha tunjuk tu. Jelas Tuan Misha. Okey, terima kasih Tuan Misha. Bila pakai OBS ni nampak macam tu Okey, kuasa menakluk perhatian. Okey. Ini yang saya nak cerita juga kepada cikgu. Manusia dalam otaknya ada 3 perkara. Okey. Yang pertama, cikgu, kita ada working memory. Working memory ni bila kita nak sampaikan apa-apa informasi, so working memory ni akan bantu kita bila kita ajar pelajar nak ingat kan. Okay. Working memory satu part lah. Okay. Kemudian lagi kemudian ialah short term memory. Okay. Short term memory ni maksudnya bila kita bagi kita mengajar, kita bagi latihan, kalau dia tak buat latihan, dia tak recall balik, so benda tu akan lupa lah. Walaupun ada dalam otak dia akan lupa sebab dia berada dalam short term memory. Dalam otak kita ada tiga sektor untuk memory ni. Yang ketiga ialah long term memory. Ini biasalah. Biasa yang cikgu pernah dengar, long term memory, short term memory, working memory. Dan working memory ni ialah prosesor otak kita. Prosesor otak kita nak digest, dia pergi otak kanan ke otak kiri ke otak kanan kan. Okay. So dalam working memory ni cikgu ada satu kelemahan. Working memory ada satu kelemahan iaitu duration, focus, capacity. Iaitu masa, fokus pelajar dan juga capacity. Kita bagi terlalu banyak, capacity terlalu tinggi. So working memory ni jam. So pelajar dibagi macam mana pun dia takkan ingat. So apa yang berlaku bila kita bagi terlalu banyak working memory ni? Dia akan jadi macam ni lah. Okay, kita tak nak anak-anak murid kita nanti bila kita mengajar dia ada perasaan mengantuk. Working memory ni benda yang kita kena jaga melalui kuasa penyampaian ni lah. Kita dah belajar RTT semalam, kita dah susun macam mana kita nak sampaikan kita punya informasi. So ini yang saya nak share, nak beritahu kat cikgu bahawa benda ini sangat penting. Iaitu apa? Solution dia menggunakan KICK. So KICK ni apa cikgu? Cikgu, kita dah 10 lebih cikgu. 10 lebih. So saya rasa kita tak mampu nak cerita ni lebih panjang. Sebab KICK ni panjang cikgu. Akan ambil masa lagi sejam, lagi 2 jam. So nanti akan panjang lah. So cikgu, saya nak ajak cikgu. Saya sebenarnya nak ajak cikgu untuk kita bersama sekali lagi. So bersama sekali lagi dalam program seperti ini yang kita akan share dan kupas lebih deep untuk cikgu-cikgu tahu, okey. Rahsia menarik pelajar, seperti mana cikgu dapat mesej, rahsia menarik pelajar ini cikgu kita akan buat insya-Allah pada hari Ahad ini. Cikgu-cikgu yang berminat, kita akan buat pada hari Ahad ini. Okey cikgu, rahsia menarik pelajar ini cikgu yang kita nak kongsikan pada hari Ahad ini cikgu, kita nak share. Antara lain ialah tadi yang cikgu nak tahu tadi lah tentang OBS, PowerPoint, Camtasia dan lain-lain. Termasuk juga dengan Google Form. Kita akan ajar pada hari
Ahad ini. Okey cikgu. Dan juga saya akan cerita pada hari Ahad ni juga rahsia KICK ni dalam mengajar. Okey, dan juga cikgu, satu lagi ialah kita akan buat praktikal. Maksudnya bila cikgu buat praktikal, cikgu akan jelas dan nampak apa yang kita nak buat bila cikgu mengajar ni lah. Okey cikgu. So apa yang saya dan rakan-rakan termasuklah Tuan Misha ni, apa yang kita nak buat ialah cikgu, kelas ni saya terpaksa gunakan sedikit kos. Sebab saya punya platform juga berbayar. So kita nak minta sedikit kos lah daripada cikgu kalau kata cikgu boleh join this program. Cikgu yang berminat lah. Cikgu yang berminat join this program, tak ada masalah. Cikgu juga boleh bertanya. Ruangan kita punya Telegram tak ditutup cikgu. Ruangan Telegram cikgu nak tanya boleh. Cuma bila masuk join program ini, cikgu akan nampak lebih jelas. Kita akan ajar lebih deep atau cikgu nak tanya apa-apa dalam program itu boleh. Technical kita akan ajar je. Program yang saya sebut cikgu tadi, saya pergi Masri ceramah memukau, saya belanja lebih kurang 2,000 lebih cikgu. Kita tak nak 2,000 lebih cikgu. Mula-mula saya bincang dengan Tuan Misha, 2,000 lebih. Mungkin cikgu mampu kot bayar 100 lebih. RM100 ni cukup kot. Tapi saya cakap tak payahlah Tuan Misha, kita tak payahlah. Tuan Misha pun cadang, mahal sangat. Kita buatlah RM49. Fikir-fikir cikgu, RM49, tak apalah. Hari ni saya dan Tuan Misha akan buat program pada hari Ahad ni cikgu, 9 pagi hingga 12.30 hari. 3 jam program ini cikgu dengan kadar hanya RM20. Cikgu-cikgu yang berminat saya akan masukkan dalam grup nanti, Telegram nanti, link sekiranya minat cikgu. Ini bukan paksaan, tapi grup kita masih diteruskan kalau cikgu nak tanya apa-apa. InsyaAllah kita akan cuba bantu cikgu yang tak mahir dalam Google Form tadi, yang nak tahu macam boleh cikgu. Cuma program hari ini kita akan mengajar deep. Sedikitlah cikgu, bantu kami sedikit. Yang mana terkesanlah daripada COVID-19 PKP ni, kita pun training lah bidang kami. Kami hanya minta infak daripada cikgu sebanyak RM20 untuk join program kami lah sekiranya cikgu berminat. Dan bonus untuk program hari Ahad ini cikgu, saya juga nak share sedikit rahsia anak mata. Rahsia anak mata bila mana cikgu boleh gunakan untuk diri cikgu, nak tengok anak cikgu, nak gunakan untuk tengok mungkin pasangan, nak tengok untuk anak murid cikgu. Okey, rahsia anak mata, lirik anak mata ni kita akan share insya-Allah dalam perkongsian pada hari Ahad ni insya-Allah. So cikgu, kalau cikgu berminat dengan program yang kita cerita tadi, harganya hanya RM20. Nanti kita akan bagi dalam link tu dalam grup Telegram. Kalau cikgu tak berminat, ini bukan satu paksaan, cuma teknikalnya kita akan buat pada hari Ahad ni. Kalau 10 orang lah, kalau 5 orang lah, kita akan ajar teknikal macam mana menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Dan sebab tu saya sebut dan lain-lain. Sebab apa? Pada hari Ahad ni sekiranya ada penambahan nak tahu, kita akan cuba kupas pada hari Ahad ni dan cuba bantu. Teknikal, more kepada teknikal pada hari Ahad ini. So kalau cikgu-cikgu nak tahu lebih lanjut macam mana nak buat Google Form ke, nak buat e-sijil ke, hari Ahad ni kita akan share cikgu, nak cuba bantu cikgu. Dalam grup juga cikgu boleh tanya, jangan risau. Okey cikgu? So Tuan Misha nak tambah apa? Saya percaya kita dah tamat kita punya perkongsian selama 2 hari. Topik-topik ni kita dah cover. Kalau cikgu-cikgu nak tanya, boleh cikgu. Sebelum kita menamatkan program kita pada malam ini. Ada nak tanya apa cikgu? Boleh. Ya, saya cikgu Nurina. Semua sekaligus pada pagi Ahad. Macam mana cikgu? Boleh masuk ke kepala yang tak pernah tengok Camtasia, tak pernah buat OBS ni. Semua kita akan ajar cikgu pada hari Ahad ni lah maksudnya. Semua serentak. Dia akan ajar macam mana nak start download, macam mana kekunci-kekunci OBS. Kita akan ajar pada hari Ahad ni. Kekunci-kekunci cikgu. Maksudnya cikgu tetap kena try. Sebab tu kita ada practical asas. Practical asas tu cikgu mungkin kalau cikgu ada 2 laptop, cikgu boleh try laptop sebelah untuk buat terus. That's why kita panggil practical asas. Download, macam mana nak masukkan, macam tadi ada cikgu tanya, macam mana nak keluarkan gambar kat bawah tu kan. Sebab OBS ni cikgu, bila cikgu dah mula pakai OBS ni install percuma cikgu, tak perlu bayar pun. So bila cikgu dah pakai OBS ni, cikgu boleh terus download siap-siap lah sebelum kelas. Boleh? Ya, kalau boleh download awal lah. Kalau boleh download awal. Share kat mana?
boleh share kat mana nak download? I mean yang senang punya lah. Cikgu pergi ke Google saja, cikgu cari carian OBS. Download software OBS. Dia percuma cikgu. Okay, and then Camtasia pun sama percuma. Camtasia percuma. Alright, thank you. Ni, PowerPoint you akan ajar yang buat video tak? PowerPoint kita akan ajar tadi ada video montas pergerakan kita tadi. bagi sikit lah. Ada video montas kita akan ajar sikit lah untuk buat video montas. Ya, bukan video montas tapi sambil kita mengajar, ada kita di sebelah sebelah kiri bawah dan PowerPoint kita ke atas dan kita bercakap. Boleh buat macam tu tak? Yang maknanya kamera nak kamera macam tu, betul tu. Boleh cikgu. Cikgu boleh gunakan OBS atau cikgu boleh gunakan StreamYard. Itu pun kita boleh share pada hari ini. Macam PowerPoint saja sebab takut saya dengan OBS dengan Camtasia. Kalau PowerPoint senang tak? Maksudnya cikgu nak macam saya tu, maknanya kita di depan, PowerPoint di belakang, macam tu betul? Boleh buat PowerPoint? Boleh tapi spek PC kena agak tinggi sikit lah. Tapi nanti saya akan tunjuk nanti lah. Okay. And then Ahad ini kepada siapa-siapa saja atau ke dalam grup ini saja? Boleh cikgu. Kalau ada kawan-kawan yang berminat untuk join, sebab mungkin cikgu dah trust pada kami. Percaya bila cikgu join, cikgu tengok kita nak sharing. Even saya pun bila ada certain cikgu yang tanya dalam grup pun kita cuba tanya, bantu. Cikgu boleh tanya. Actually openly cikgu nak tanya apa-apa soalan, kita akan cuba bantu untuk jawab. Cuma hari Ahad ni dia more kepada praktikal, macam mana cikgu nak gunakan aplikasi ni. So cikgu akan nampak lebih jelas. Kalau sekadar jawab tunjuk video, cikgu akan nampak. So pada hari Ahad ni kita tunjuk aplikasi, cikgu kena praktis buat bersama kita. Thank you. Boleh. Alright. So mana-mana cikgu yang belum join Telegram, boleh join Telegram. Link pendaftaran saya akan bagi kepada dalam grup Telegram tu lah. Sekiranya cikgu tak ada Telegram, tak boleh join Telegram, cikgu boleh contact saya di talian 017-316-4005. Saya tulis dekat ruangan chatting. Okay. Ni tak boleh lah. Macam tak boleh lah. Tak boleh. Tak apa cikgu. Tak apa cikgu. Ini bukan paksaan cikgu. Memang nak join tapi biasalah hujung minggu tu adalah mungkin kalau ada permintaan kita boleh buat seri 2 lah kot. Kita tengok permintaan. Boleh. Sebab memang tak boleh lah rasanya kalau hari hujung minggu tu. Okey. Sebab saya PJJ sebenarnya, that's why saya problem sikit. Okey. Boleh rentas je ke? Tak, suami saya sedia hujung minggu dia ada buat vaksin, so hujung minggu ni dia balik. Okey. Alright. So anak-anak pun. Siapa mungkin kita boleh pertimbangkan untuk mungkin ada seri 2 permintaan ke? Boleh. Kita tengok. Kalau ada nanti kita pun. Boleh cikgu, insyaAllah. Cikgu kekal dalam grup insyaAllah. Cuma kalau hari Ahad ni siapa yang nak join sebab dia tengah mood 25 hari ni kan. Kita nak bawa mood ni. Kan? So kita nak share benda tu. Lagi cikgu dah boleh pakai, cikgu boleh jalan, ajar. Kita nak sama-sama, maksudnya dalam tim ni juga, mungkin dalam grup ni, grup yang masuk Telegram, yang ada sedikit-sedikit ilmu nak share, boleh share. Openly cikgu nak bagi idea, nak tanya soalan, nak bagi pandangan, cikgu dipersilakan. Tak ada masalah insyaAllah. Okey, ada sebarang soalan cikgu? Mr. B, esok tak ada apa-apa kiri ya? Macam mana cikgu Marilyn tak dengar? Esok memang tak ada apa-apa kiri kan? Tak ada cikgu. Kita memang fokus pada siri pertama, siri kedua dan dalam grup tu cikgu boleh tanya sekiranya tak nak join, masih boleh bertanya, tak ada masalah insyaAllah. Terima kasih. Cuma nanti mungkin kita akan share video je lah. Share video, mungkin video orang lain, video yang berkaitan dengan soalan cikgu, cuma takut nak praktisnya tak kena lah. Kalau dalam hari Ahad ni cikgu tanya, immediate kita boleh tunjuk insyaAllah. Tapi kalau terlalu ramai nanti, terlalu ramai nakkan itu nak itu ni, so cikgu boleh beritahu kita orang, cikgu nak fokus apa pada Ahad ni pun kita boleh plan supaya cikgu puas hati dengan program pada Ahad ni dengan bayaran RM20 setiap seorang. Kita tak nak cikgu rasa tak berbala lah bayar RM20 kan. RM20 ni macam kita makan KFC, McDonald je cikgu, atau makan nasi Arab kan. Kita tak minta mahal-mahal. Saya cakap saya belanja MCM je cikgu.
2,000 lebih perbelanjaan untuk belajar ilmu. Yang saya share dengan cikgu, cikgu boleh guna pakai insya-Allah. Ilmu ni ilmu Allah, cikgu guna je ilmu-ilmu ni insya-Allah. Okey. So, kita telah berada di penghujung pertemuan. Saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada cikgu-cikgu yang saya percaya daripada banyak negeri ni. Satu Malaysia ni ada yang supportive, yang daripada semalam pun ada. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Semalam pun ada juga guru besar yang mesej saya dalam kelas awak semalam. Oh ya ke? Terima kasih cikgu. Terima kasih kepada guru-guru besar, pentadbir, PPD yang ada mungkin di JPN. Mungkin ada ibu bapa macam semalam ada ibu bapa cikgu-cikgu juga ibu bapa. Terima kasih banyak sebab join program kami. Kalau ada kekurangan cikgu itu datang daripada kami berdua ni cikgu. Apa niat kami nak beri apa yang termampu yang kami boleh beri sama-sama dalam kita nak memantapkan PDPR, apatah lagi secara online ni benda yang baru kepada kita semua. Sebab dulu kita fizikal je, memang fizikal paling best lah, tak boleh lawan. Tapi apa yang saya share selama 2 hari ini, cikgu boleh praktiskan juga waktu kita fizikal nanti insya-Allah. Okey. Kalau tak ada, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada semua cikgu. Thank you, share, Nandri, syukran, Ari kata hai. Pak Ali pergi ke Dubai. Thank you semua cikgu. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you. Terima kasih. Waalaikumsalam. Cikgu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Thanks, Leslie. Thank you. Ramai cikgu saya masuk hari ni. Oh ya cikgu Nina. Thank you. Ramai. Just stop. Oh. So I hope mereka akan join Ahad ni dan nanti saya cuma itulah level mana yang nak dibawa ni budak yang betul-betul blur ke yang separuh jalan dah clear. Nanti dalam grup cikgu boleh tanyalah cikgu nak bahagian apa. So apa yang kita kupas ni this is angle yang biasa kita ceritalah. Kalau nak tanya pasal satu software yang lain, kalau ada masa kita buat additional lah. Mungkin dalam grup kita jawab ke ataupun apa yang kita dah cerita software selama 2 hari ni, aplikasi yang 2 hari ni, itu antara yang kita akan beri penekanan lah. Rakaman semalam dah